Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kumpulan 3, akan membentangkan topik 6, gaya hidup sejahtera, subjek pembangunan personaliti unggul. Seterusnya saya akan menyambung pembentangan LDK 6 iaitu gaya hidup sejahtera. Permulaan kehidupan alam roh sehingga kelahiran. Maksud alam roh ialah alam yang kita tidak mampu untuk mengetahuinya, alam yang tidak boleh kita temukan dengan panca indera kita kerana ia adalah alam azali. Alam roh tidak dapat dilihat oleh mata, tidak dapat didengar oleh telinga dan tidak dapat dicapai oleh tangan. Di dalam Al-Quran, proses penciptaan manusia terjadi dengan dua tahapan berbeza, iaitu tahapan primordial dan tahapan biologi. Tahapan pertama ialah saat manusia pertama diciptakan pertama kali dari saripati tanah dan diberikan roh hingga bentuk seindah-indahnya. Perkara ini dibuktikan oleh Allah SWT melalui penciptaan Nabi Adam AS. Melalui surah An'am, Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal iaitu kematianmu, dan ada lagi satu ajal yang ada pada sisinya, iaitu yang dia sendirilah mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang itu. Tahapan kedua pula ialah tahapan biologi. Tahapan biologi ialah sunnatullah atau hukum Allah melalui proses biologis yang terdapat dalam fizik atau tubuh badan manusia. Seterusnya, proses kejadian insan melalui Al-Quran adalah selari dengan kajian sains. Yang pertama adalah nutfah. Sebelum adanya proses pembuahan dalam rahim wanita, terdapat lebih 250 juta sperma dari lelaki pada satu waktu dan hanya ada satu yang bertemu dengan sel telur wanita. Seterusnya, rahim. Selepas 40 hari, terjadilah gumpalan darah yang ada di dalam rahim ibu. Proses ini dari sperma yang bertemu dengan sel telur menjadi sel tunggal yang dikenal sebagai zigot. Zigot melekat pada dinding rahim dan mendapatkan zat-zat penting dari tumbuh badan ibunya. Allah menggunakan istilah alaqah, iaitu sesuatu yang menempel pada sesuatu tempat. Allah SWT bersabda dalam surah Al-Mu'minun yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari pati yang berasal dari tanah, kemudian kami jadikan pati itu setitis air benih pada penetapan yang kukuh, kemudian kami ciptakan nutfah, iaitu air benih itu menjadi sebuku alaqah, iaitu darah beku, lalu kami ciptakan alaqah, iaitu darah beku menjadi seketul mudghah, yang bererti daging yang dikunyah. Kemudian kami ciptakan daging yang dikunyah itu menjadi beberapa izam, iaitu tulang. Kemudian kami balut tulang-tulang itu dengan lam, iaitu daging. Setelah sempurna kejadian itu, kami bentukkan dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik pencipta. Menurut ahli embriologi, tulang dan otot terbentuk secara bersamaan. Pada awalnya, jaringan tulang rawan embrio mulai mengeras. Setelah itu, sel-sel otot yang terpilih di jaringan sekitar tulang bergabung membungkus tulang itu. Akhir sekali, roh akan ditiupkan ke dalam jasad halus yang mengalir dalam badan dan bayi dilahirkan di dunia apabila cukup tempohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ujian di dunia sehingga kematian. Setiap manusia akan menerima ujian daripada Allah, sama ada dalam bentuk kesusahan atau kesenangan. Ujian kesusahan itu termasuklah kesakitan, ketakutan, kelaparan, kemiskinan dan kematian orang yang kita sayangi. Dalam surah Al-Baqarah ada menyebutkan, sungguh kami uji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan rasa lapar dan berlaku kekurangan daripada harta benda. Dan berilah khabar gembira kepada orang yang sabar. Ujian yang diberikan ini adalah untuk mengetahui siapa yang ikhlas
sabar, berbohong dan selalu berkeluh kesah. Kehidupan selepas kematian dan kesudahan yang abadi pula ialah ada 7 tahap kehidupan setelah kematian. Pertama ialah alam kubur atau alam barzah. Di alam ini kita akan bertemu Munkar dan Nakir yang bertanya 6 soalan, iaitu siapa Tuhan kamu, apa agamamu, siapa nabimu, di mana kiblatmu, dan siapa saudaramu. Meskipun soalan yang ditanya ini seperti senang, walhal kita boleh jawab, namun semuanya depends pada amalan kita, sama ada banyak yang baik atau sebaliknya. Kedua iaitu hari kebangkitan, tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil, dan ini dinamakan hari kiamat. Kemudian tiupan sangkakala yang kedua ialah akan membangkitkan makhluk di dunia. Ketiga iaitu padang mahsyar. Selepas manusia dibangkitkan, mereka akan dikumpulkan di padang yang besar, yang dinamakan padang mahsyar. Padang yang sangat luas dan kering. Matahari berjarak hanya 1 jengkal sahaja dari kepala manusia. Cuba kita bayangkan, kita pernah duduk di padang sekolah atau padang universiti ke, walaupun matahari sangat-sangat jauh daripada kita, tapi kita akan rasa kepanasan dan kehangatan tu. Tapi cuba bayangkan, kalau kita di sana nanti hanya berjarak 1 jengkal, bagaimana kita rasa? Jadi kita tidak dapat gambarkan bagaimana gambaran tersebut. Masya Allah. Seterusnya ialah hari penimbangan, dan kelima ialah hari perhitungan, di mana ada 2, iaitu hisab yang mudah dan hisab yang sulit. Hisab yang mudah iaitu Allah memperlihatkan kitab hamba-Nya dan memaafkan begitu sahaja, di mana hisab yang sulit pula ialah nescaya ia akan menjadi binasa. Na'udzubillah. Keenam ialah jambatan Siratal Mustaqim, di mana siapa yang berjaya menyeberangi jambatan ini, mereka akan ke syurga, dan siapa yang jatuh akan ke neraka. Last sekali iaitu syurga dan neraka, iaitu syurga ialah sebaik-baik tempat kembali dan neraka seburuk-buruk tempat kembali. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bijaksana. Apa yang dimaksud dengan bijaksana? Secara umumnya, bijaksana adalah sikap seseorang yang berperilaku sihat akalnya dan logik, sehingga dia dapat bersikap tepat dalam situasi dan peristiwa yang dihadapi sehari-hari. Secara izaharnya, orang yang bijaksana ni, dia dapat mengambil keputusan yang adil dan baik untuk dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Dalam kehidupan generasi Z kini, amatlah kita perlu diterapkan sikap bijaksana terhadap semua masyarakat dan anak-anak kini. Dan saya tertarik akan kata-kata ini. Ubah kata-kata, ubah minda, dan anda boleh mengubah dunia. Oleh itu, terdapat beberapa ciri-ciri orang yang bijaksana. Yang pertama, rasa ingin tahu yang tinggi. Sebagai contohnya, kita boleh lihat sendiri di dalam kelas pembelajaran kita. Orang yang banyak bertanya kepada guru dan tidak malu bertanya akan terus maju. Seterusnya, ciri-ciri orang yang bijaksana. Sebelum berkata, orang yang bijaksana biasanya mahu mendengarkan dan akan berfikir terlebih dahulu supaya dapat menganalisa masalah dan mencari
penyelesaian yang tepat. Seterusnya, ciri-ciri tersebut ialah rasional. Rasional merupakan sikap seseorang dalam satu keadaan dia matang dan tidak terburu-buru terhadap apa yang dihadapinya. Dengan kata lain, dia mencari solusi yang terbaik pada setiap situasi yang dialaminya. Pengalaman memang bisa menjadi pelajaran atau guru yang terbaik. Seterusnya, mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad mempunyai sifat fatonah, iaitu bijaksana. Bijaksana dalam kata lain, iaitu bijak dalam melakukan tindakan, bijak dalam berkata-kata, bijak dalam melakukan sesuatu tindakan. Jika kita mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW, nescaya kita akan mendapat berkah dan Allah pemudahkan segala urusan kita. Seterusnya, fadilat atau manfaat atas tindakan kita yang berbijaksana. Pertama, terlihat berwibawa dan dihormati banyak orang. Yang kedua, melahirkan pemimpin yang berwawasan serta menjadikan masyarakat lebih harmoni, damai kerana tercapainya keseimbangan antara hak dan tanggungjawab. Seterusnya, orang yang bijaksana akan lebih dipercaya orang kerana dia mempunyai sikap yang boleh melakukan sesuatu pekerjaan dan atas sikapnya. Seterusnya, teguh pada pendirian. Hal yang biasa dilakukan oleh orang bijak adalah merenung dan berfikir. Luasnya pengetahuan yang dimiliki membuatnya tidak mudah mengikuti kebanyakan orang. Konsep Unifit, Unimind, Unicolp dan langkah-langkah untuk membina personaliti unggul. Unifit, universiti yang mempunyai mahasiswa cergas badannya. Maksudnya, kat universiti ni semua mahasiswa kalau ada masa lapang, mereka akan melakukan aktiviti senaman, basikal, jogging dan seumpamanya yang boleh menjadikan badan mereka cergas. Seterusnya, Unimind, universiti yang mempunyai mahasiswa berfikiran kreatif dan kritis, celik teknologi dan cerdas mindanya. Maksudnya, universiti ni ada banyak mahasiswa yang kalau disuruh untuk berdebat ke atau bagi pandangan, mereka akan keluarkan pandangan mereka dengan cara profesional, ada hujah dan ada dasar-dasar ilmu yang kukuh. Ketiga, Unicolp, universiti yang mempunyai mahasiswa yang ada kekuatan dalaman rohani dalam menghadapi segala cabaran dengan baik. Universiti ni ada mahasiswa yang cekal. Maksudnya, kalau ada apa-apa jadi pun, seorang mahasiswa tu mampu mengatasi masalah itu dengan baik, dengan tenang dan tidak tertekan. Langkah-langkah untuk membina personaliti unggul berdasarkan konsep Unifit, Unimind dan Unicolp. Pertama, selalu melibatkan diri dalam aktiviti riadah seperti senaman, berbasikal dan sebagainya yang dapat menyihatkan badan. Jika pihak universiti, pihak masyarakat ataupun individu mengadakan acara larian, senaman, jogging dan seumpamanya, kita sebagai mahasiswa disarankan untuk ambil bahagian supaya badan kita akan menjadi lebih cergas. Patah Arab mengatakan akal yang cerdas datang daripada badan yang sihat ataupun cergas. Jadi kalau badan kita
tak sihat, sakit dan tak cergas, kita sebagai penuntut ilmu susah untuk mendapat ilmu yang kita pelajari. Seterusnya, menyertai majlis ilmu anjuran pihak universiti, kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan (NGO) agar memperoleh pelbagai jenis ilmu. Ilmu bukan saja didapati dari dalam kelas, tapi di luar kelas pun kita boleh dapat ilmu. Pergi majlis ilmu tu banyak ilmu yang kita akan pelajari yang bukan kita tak dapat belajar dari dalam kelas pun. Yang ketiga, sentiasa berdoa kepada Tuhan supaya diberi kekuatan untuk mengatasi segala cabaran dengan lancar. Kita ni terutamanya sebagai seorang yang beragama Islam, kita sentiasalah mengingati Allah. Sebab apabila kita selalu berdoa kepada Allah, kita mengadu kepada Allah tentang masalah kita, insya-Allah Allah akan bagi solusi kepada masalah kita. Dan juga kita perlu berusaha supaya Allah akan makbulkan apa yang makbulkan permintaan kita. Sekian, terima kasih.